Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azamuddin Husin. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Pahang, Sabah dan juga Sarawak. Baik, manakala dari studio mini RTM pula, SOP ketat menjadikan calon lebih kreatif berkempen menjelang hari pengundian awal esok. Terus setia bersama Berita Wilayah. Saudara Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS mengesahkan tiada tambahan kes kolera di Kesan susulan kes membabitkan seorang wanita tempatan dari daerah Petaling pada 21 Oktober lalu. Pengarah Kesihatan Selangor Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata wanita berusia 56 tahun itu telah sembuh sepenuhnya setelah mendapatkan rawatan. Hasil siasatan mendapati pesakit mengalami gejala cirit-birit teruk dan mendapatkan rawatan pada hari yang sama. Kes dirawat sebagai pesakit luar dan diambil sampel najis untuk ujian. Keputusan ujian makmal kesihatan awam menunjukkan kehadiran bakteria Vibrio cholerae, serogroup 01 dan serotype Ogawa. Susulan itu, semua kontak rapat telah disaring termasuk pengendali makanan yang terlibat selain pengambilan sampel persekitaran. Siasatan lanjut telah dijalankan secara menyeluruh namun JKNS tidak dapat mengenal pasti punca jangkitan. JKNS juga menegaskan penyakit itu berupaya merebak dengan cepat dan boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Masyarakat diseru minum air yang telah dirawat atau dididihkan, mengamalkan kebersihan diri, mencuci tangan, mendapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. 464,244 calon modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain MP Kafa akan dinilai dalam tempoh 16 hari bermula hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, pelaksanaan MP Kafa itu bagi menggantikan ujian penilaian kelas Kafa UPKK dengan pelaksanaan berbentuk penilaian sepenuhnya. InsyaAllah, perkara itu kita buat dalam masa lebih kurang 2 minggu. Perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kerana kita tak dapat laksanakan tahun lepas dan tahun ini kita dapat laksanakan dan secara PMP-nya telah pun kita berjalan. Kita menggunakan media kita seperti mana JAKIM dan juga melalui TV Hijrah sendiri berkenaan konten pengajian itu sendiri. Jadi saya rasa tidak ada masalah apa sebagainya dan ini merupakan satu norma baru yang kita perkenalkan untuk nak mengatasi masalah yang ada pada hari ini. Dalam tempoh penilaian tersebut, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi murid tahun 5 dan tahun 6 hanya dikhususkan untuk pelaksanaan MP Kafa sahaja. MP Kafa terdiri daripada kaedah penilaian secara lisan serta kaedah penilaian merangkumi nilai sasiah, kehadiran PDPR, hasil kerja dan komitmen calon. Baik, sebelum ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak bagi perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Terima kasih Azam. Pengundian awal esok bakal melibatkan 11,557 pemilih di 31 pusat mengundi. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Ikmaruddin Ishak memaklumkan pengundi terdiri daripada 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 anggota polis. Pada Pusat pengundian awal mula dibuka pada pukul 8 pagi. Proses mengundi akan dilakukan mengikut SOP dan garis panduan pencegahan COVID-19 dengan disaksikan ejen calon yang bertanding selain disiarkan secara langsung melalui laman Facebook rasmi SPR. Kesemua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap-lokap balai polis dan kertas undi akan dikira pada 20 November bermula 4 petang. Pengiraan akan dilakukan di tempat pengiraan undi yang ditetapkan SPR. Persiapan akhir giat dilaksanakan Polis Kontijen Melaka di IPK Bukit Beruang bagi melancarkan proses pengundian awal esok. Untuk laporan lanjut, kita bersama Nur Amalina Abdul Halim di lokasi. Silakan.
Baik, terima kasih Ashraf. Saya kini berada di Dewan Serbaguna IPK Bukit Beruang Melaka bagi meninjau sendiri proses ataupun persediaan terakhir bagi anggota polis di Melaka ini untuk proses undi awal esok. Dan bersama saya pada petang ini adalah Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Sama. Baik Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton RTM berapa ramai agaknya anggota polis yang terlibat untuk proses undi awal esok dan juga lokasi? Ya. Terima kasih dengan soalan. Kita pada esok hari adalah pengundian awal. Dalam undi awal ini seramai 2,322 anggota dan pegawai yang terbabit untuk mengundi awal. Kalau boleh, pecahan itu adalah 2017 anggota dan pegawai yang masih bertugas di negeri Melaka ini. Manakala 11 lagi adalah daripada cawangan Polis Merin, 10 daripada yang bertugas di Sabah dan Sarawak, dan mereka akan balik juga esok. 30 lagi yang bertugas sebagai kontingensi. Kontingensi ini adalah yang kita kenakan dalam tata tertib, masih bekerja tetapi melaporkan diri saja dalam kontingensi, dan juga seramai 98 orang pegawai dan anggota dari pesara. Tempat yang kita sediakan bagi pengundi awal ini adalah sebanyak 24 lokasi dari pelbagai balai polis, IPD dan juga pondok polis yang berada di dalam negeri Melaka ini. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga dari segi tahap keselamatan sepanjang proses undi awal esok, bagaimana Datuk? Sepanjang kita dah aturkan pelbagai cara untuk kita kekalkan demokrasi ini supaya perjalanan PRN ini dapat berjalan dengan aman, tenteram dan damai. Seramai 137 anggota dan pegawai telah kita sediakan untuk memantau penugasan-penugas ini. Nah, walau bagaimanapun, penugasan ekstra juga kita telah adakan sebelum ini secara latihan amali, latihan praktikal, sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingin yang berlaku. Jadi kita juga dah bersedia dalam tahap yang maksimum untuk memastikan pilihan raya ini berjalan dengan lancar, terutamanya pada esok hari iaitu undi awal di kesemua 24 lokasi ini tadi. Baik Datuk, soalan terakhir, mungkin Datuk boleh kongsikan juga peringatan ataupun nasihat Datuk lah kepada semua anggota polis untuk merahsiakan undi mereka sebaik saja selesai proses undi itu. Silakan. Sudah semestinya lah kita telah pun menandatangani OSA ataupun yang lebih kita kenali dengan nama Akta Rahsia Rasmi yang telah ditandatangani pada setiap tahun. Jadi mereka ini hendaklah menjaga tahap kerahsiaan apa juga yang diperolehi. Begitu juga dengan undi awal ini, mereka tidak boleh memberitahu, bercerita atau memaklumkan pada mana-mana juga pihak apa yang dia undi, apa yang dia telah buat dan sebagainya. Kerana apa-apa juga yang dilakukan apabila di bawah kesalahan Akta Rahsia Rasmi 1972 ini, mereka boleh didakwa di bawah akta tersebut. Jadi saya memberi keyakinan dan penuh percaya kepada semua anggota dan pegawai tidak akan memberitahu ataupun tak memaklumkan apa juga yang telah dilakukan semasa pengundian awal ini. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu. Jadi saya kira sampai di sini dahulu lintas langsung dari Dewan Serbaguna IPK Bukit Beruang Melaka. Kita kembali semula bersama Ashraf di studio. Silakan. Terima kasih Nur Amalina. Memasuki pusingan kedua kempen PRU Dun Melaka, calon dan jentera parti bertanding terus rancak berkongsi aktiviti masing-masing di media sosial. Facebook, Telegram, TikTok dan Instagram antara yang menjadi pilihan mereka. Calon Perikatan Nasional PN Dun Rim Azalina Abdul Rahman berkongsi video-video kempen parti sebelum memuatnai aktiviti turun padang bagi menyantuni masyarakat setempat. Calon PN seterusnya yang bertanding untuk durian tunggal, Jaafar Othman, memuatnai video berkenaan penduduk di Dun tersebut selain aktiviti bersarapan di warung sekitar Dun itu. Calon Barisan Nasional BN Dun Serkam, Datuk Zaidi Atan pula aktif menggunakan platform TikTok bagi berkongsi aktiviti beliau bersama penduduk Serkam seperti solat subuh berjemaah dan bersarapan bersama rakyat. Calon Pakar Harapan PH bagi kerusi Dun Kota Laksmana, Loh Chi Leong, menggunakan Facebooknya sebagai medium mendekati masyarakat menerusi siaran langsung serta beberapa perkongsian aktiviti lain.
Akhir sekali, calon putera Dun Pai Rumput Muhammad Hashidi Muhammad Zain menggunakan Facebooknya untuk berkongsi berita-berita berkaitan parti dan turut membantu calon putera yang lain berkempen. SOP ketat menjadikan calon lebih kreatif dalam berkempen. Calon Perikatan Nasional PN Kerusi Dun Pantai Kundo Muhammad Rizwan Mustafa menggunakan media sosial untuk mendekati golongan belia. Manakala untuk golongan warga emas, beliau menggunakan pendekatan konvensional. Namun kita ada cara tersendiri. Kita menggunakan risalah-risalah adalah salah satu daripadanya, di mana saya ada juga membuat print out saya punya biodata semua untuk supaya rakyat lebih mengenali saya. Dan di samping itu, media sosial juga adalah satu platform yang penting untuk kita berkempen cara norma baru ini. So kita menggunakan Facebook, Instagram, even TikTok juga, di mana golongan-golongan muda sekarang ni dia lebih kepada platform media sosial. Beliau yang juga penolong setiausaha PN Melaka turut menggunakan kaedah konvensional dengan mengedarkan risalah ke peti-peti surat penduduk. Pendekatan itu bagi membolehkan pemilih yang kurang pendedahan dengan media sosial memperoleh maklumat berkaitan calon. Setengah calon berkeyakinan mereka diterima pengundi atas faktor anak tempatan. Hubungan rapat dengan penduduk menurut calon bonus buat mereka. So dengan situ mereka rasa senang didekati. Walaupun parti kawan ke parti lawan ke, mereka boleh terima saya dengan sambutan yang baik. Beliau bertanding di kerusi Dun Macap Jaya yang menyaksikan pertandingan 5 penjuru melibatkan Wee Hee Sam, Tai Siong Jiul PN, Loh Bing Hau PH dan Azlan Daud bebas. Platform yang disediakan RTM kepada semua calon bertanding perlu dimanfaatkan sebaiknya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Rizal Merikan Naina American berkata, calon boleh mempromosi diri dan manifesto masing-masing secara meluas. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik dan terima kasih kepada Tan Sri Anwar Musa selaku menteri dia yang membuka lantai demokrasi melalui penyertaan mereka di ruang-ruang yang disediakan oleh RTM. Kapsul dan data tentu sekali disediakan oleh RTM. Jadi saya nak menggalakkan semua calon-calon, tak kiralah yang calon terutamanya lah kalau saya calon BN dan calon-calon yang telah menawarkan diri untuk menawar sebagai wakil rakyat dalam pilihan raya negeri Melaka ini agar menggunakan kesempatan yang disediakan oleh RTM agar mereka dapat lebih dikenali oleh rakyat melalui siaran-siaran yang disiarkan oleh RTM. Beliau ditemui media ketika membantu kempen calon Barisan Nasional BN Kerusi Dun Bemban, Datuk Koh Chin Han. Sebagai destinasi pelancongan, Melaka turut menjadi syurga makanan bukan sahaja kepada pengunjung tetapi juga penduduk setempat. Sajian tradisi terus menjadi pilihan ramai. Rabin Samugam berkesempatan berkunjung ke gerai yang menjadi lokasi wajib bagi penggemar kuih muih tradisional. Sedap. Memang sedap. Sedap. Itu antara reaksi pelanggan yang mengunjungi gerai ini. Keunikannya, gerai ini menyediakan lebih 40 jenis kuih muih tradisional dan kebanyakannya dimasak secara kukus. Beroperasi sejak 1978, gerai di Jalan Ujung Pasir ini memulakan perniagaan dengan menjual pelbagai jenis makanan termasuk ayam golek, nasi ayam, asam pedas, laksa dan nasi lemak ayam rendang. Pengusahanya Bakhtiar Muhammad Ali Kamil berkata, persediaan untuk membuat kuih muih bermula seawal 4 pagi sebelum gerai dibuka pada pukul 8.30 pagi. Pada mula-mula perniagaan kami hanya menjual putu piring dan lama kelamaan ada kuih muih dan sehinggalah bila permintaan ramai kami menyediakan makanan tengah hari asam pedas dan juga nasi ayam. 95% kuih in-house product lah, ada 5% lagi kuih adalah yang vendor yang hantar. Kuih dijual serendah 40 sen hingga RM2 menjadi pilihan sarapan bagi bukan sahaja pelancong tetapi juga penduduk setempat. Sedap sebab dia ada macam-macam jenis kuih, ada macam-macam jenis makanan dekat sini. So kita kalau datang dekat sini kita boleh tak perlu macam nak pening kepala nak fikir makanan apa nak cari kan.
Dia punya nasi lemak dia punya lontong, dia punya roti canai dia okey. Sedap. Teruja lah. Macam banyak makanan kat sini kan. Oh, kita Google je. Kita tengok dalam Google ada website. Syorkan tempat ni kita datang lah. Kuih-muih tradisional di sini mempunyai rasa yang sangat sedap. Keistimewaannya, kuih yang dihidangkan di sini dengan pelbagai pilihan memang tiada di tempat lain. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Baik, setakat ini langsung dari Studio Mini untuk perkembangan semasa PRU Don Melaka. Jumpa lagi di Berita Perdana malam nanti. Kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan. Kembali. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang menyasarkan 757,374 individu menerima dos penggalak bagi membendung wabak COVID-19. Perinciannya langsung ke Pahang bersama Atirah Swah. Silakan Atirah. Terima kasih Azam. 757,374 individu di Pahang disasar sebagai penerima dos penggalak vaksin COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, mereka terdiri daripada barisan hadapan, warga emas dan pesakit kronik yang dikenal pasti. Menurutnya, pemberian vaksin terbabit mula dilaksanakan selepas arahan dikeluarkan di peringkat negeri pertengahan Oktober lalu. Saya sebutkan tadi, kalau kita lihat dari segi 3 kumpulan utama yang digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak ini ada 3, iaitu frontliners, sama ada KKM atau bukan KKM, iaitu seramai 55,468 orang. Lepas tu rakyat ataupun penduduk ataupun warga emas adalah seramai 160,178. Lepas itu satu lagi adalah mereka yang ada penyakit, iaitu seramai 541,348 orang. Setakat 7 November, 18,489 individu telah menerima suntikan penggalak. Suntikan kepada petugas barisan hadapan mula diberi 15 Oktober lalu, manakala penerima warga emas dan komorbid bermula 28 Oktober. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis bersama media sepetang bersama Pengarah Kesihatan Negeri Pahang tahun 2021. Katanya mereka yang layak akan menerima notifikasi melalui aplikasi MySejahtera. Beliau dalam pada itu berharap lebih ramai individu yang tersenarai akan mendapat suntikan dalam masa terdekat. 33 jambatan di bawah Seksyen 6 laluan rel Pantai Timur ECRL yang bermula dari Paya Besar Kuantan ke Lancang Temenuh bakal dibina dengan merentasi sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia. Terkini jambatan sepanjang 2.3 km bermula dari Kampung Tengah dan berakhir di Kampung Tanjung Batu Temenuh itu sedang dibina dan dijangka siap Disember 2023. Pihak China Communication Construction ECRL Sendirian Berhad CCC ECRL dan Pegawai Perhubungan Awam Seksyen 6 ECRL Satnam SIM berkata pembinaan jabatan itu telah bermula Mac lepas. Sebaik siap, jabatan itu membolehkan pengguna melihat sangkar ikan patin di sepanjang Sungai Pahang. Secara keseluruhan, jambatan tersebut terdiri daripada 538 asas cerucuk, 63 tiang dan 2 penampan. Yang ni lebih kurang 2.3 km daripada Kampung Tengah dia ke Kampung Buntut, dia akan pergi ke Tanjung Batu lah. 3 daripada kampung ni akan dari lalu-lalu lah. Bila jangkaan siap pada Disember tahun depan tak? Beliau ditemui pemberita di kawasan pembinaan jambatan berkenaan di Temeloh. Katanya, jambatan itu dibina dengan ketinggian 50 meter memandangkan kawasan tersebut sering dilanda banjir. Ketinggian itu diambil kira berdasarkan sejarah banjir terbesar yang pernah berlaku awal tahun lalu. Setakat ini, 95 pekerja berusaha menyiapkan kerja pembinaan sebelum musim monsun bermula. Mereka juga perlu lulus kursus keselamatan di Pusat Latihan Keselamatan Syarikat itu di Kampung Pai Pasir di Maran sebelum dibenarkan bekerja di lapangan. Terkini 2,500 pekerja menjalani latihan yang dikendalikan oleh pengajar terlatih menggunakan modul Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH.
Semua rakyat mempunyai hak meminta apa sahaja yang wajar termasuk dalam isu tanah yang seharusnya diberikan perhatian oleh kerajaan negeri. Bekas Ahli Parlimen Jerantut Tan Sri Tengku Azlan Sultan Abu Bakar berkata beliau optimis kerajaan negeri pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail akan memberi perhatian kepada permasalahan rakyat termasuk isu persepadanan tanah orang asli. Katanya beliau dimaklumkan oleh Tok Batin di kampung orang asli Sungai Dua Bentong mengenai beberapa perkara melibatkan kerajaan negeri termasuk isu persepadanan tanah yang masih belum dirizab dan diwatakan. Perkara itu merupakan isu paling kritikal yang membelenggu masyarakat orang asli di kawasan tersebut. Isu itu menyebabkan tanah yang diusahakan penduduk orang asli sering diceroboh oleh pihak tidak bertanggungjawab. Dalam masa terdekat ini saya akan juga berjumpa dengan Yang Makmur Menteri Besar, akan saya ceritakan apakah kesempitan hidup bagi masyarakat di kawasan Sungai Dua ini. Ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk membela nasib orang asli. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada masyarakat orang asli kampung Sungai Dua. Paparan itu tadi mengakhiri bingkisan dari Pahang untuk hari ini. Kembali bersama Azam. Seterusnya, seorang warga emas dikhawatiri lemas di Sungai Kelantan berhampiran Jabatan Sultan Yahya Petra di Kota Baru hari ini. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintenden Muhammad Suhaimi Ali, sebuah motosikal dan sepasang selipar milik mangsa ditemukan berada di atas jambatan berkenaan. Pihaknya bergegas ke lokasi selepas menerima laporan orang awam pukul 7.28 pagi tadi. Hasil pemeriksaan ke atas motosikal terbabit menemukan kad pengenalan di bawah tempat duduk. Kita telah mengesan dan berjumpa dengan isteri mangsa yang mana mangsa telah mengesahkan IC tersebut adalah kepunyaan suaminya. Dan pihak polis telah membawa isteri mangsa itu ke tempat kejadian untuk pengesahan lanjut berkenaan dengan motosikal kita jumpai bersama dengan selipar. Apabila kita dapat pengesahan daripada pihak isteri sendiri mengesahkan memang motosikal adalah motosikal milik mangsa dan juga selipar tersebut milik mangsa. Beliau memberitahu pemberita ketika meninjau operasi mencari dan menyelamat mangsa di Sungai Kelantan. 4 buah bot daripada PDRM, JBPM dan APM turut digunakan dalam operasi berkenaan. Baik, 1.65 bilion ringgit diperuntuk bagi mengurus Belanjawan Terengganu 2022. Jumlah itu meningkat 20% berbanding 1.37 bilion ringgit tahun 2021. Belanjawan bertemakan merakyatkan sejahtera untuk semua itu didokong 5 teras utama menerusi 147 inisiatif. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata 600 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan manakala 40 juta ringgit untuk bekalan air. Anggaran hasil 1.5 bilion ringgit terdiri daripada 61 juta ringgit hasil cukai, 157.49 juta ringgit hasil bukan cukai dan terimaan hasil bukan cukai 1.28 bilion ringgit termasuk royalti petroleum. Beliau turut mengumumkan beberapa inisiatif khas bagi membantu rakyat, antaranya bantuan hari raya, iFitri bernilai 250 hingga 400 ringgit yang akan disalur tahun depan. Turut diumumkan pemberian bantuan one-off RM500 kepada 70 pelajar yatim dan yatim piatu akibat COVID-19 dalam bentuk tunai dan caruman pendidikan. Bantuan tunai RM150 secara one-off juga disalur kepada isteri Ketua Isi Rumah Ikasih, OKU dan golongan bujang menerusi belanjawan kali ini. Terdahulu beliau membentangkan Belanjawan Terengganu 2022 di Kuala Terengganu. Terima kasih. Untuk perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Meteorologi Azirah Samsudin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Imej satelit terkini menunjukkan kelompok awan aktif di rantau negara kini tertumpu di sekitar negeri Perak, pedalaman negeri Kelantan, Pahang, selatan negeri Terengganu dan juga di sekitar negeri Johor bagi semenanjung Malaysia.
Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, kelompok awan aktif didapati sedang berlegar di sekitar bahagian timur negeri Sabah dan juga di bahagian tengah dan barat negeri Sarawak. Kelompok awan aktif ini membawa keadaan cuaca yang lembap di kawasan yang berkenaan. Melalui paparan imej gema radar semasa pula, diperhatikan hujan dari buk petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di sekitar negeri Perlis, pedalaman negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, Kelantan, Pahang, selatan negeri Terengganu dan juga di sekitar negeri Johor. Orang awam diminta untuk berhati-hati berikutan hujan dari buk petir ini boleh menyebabkan keadaan angin yang kencang. Sementara itu di negeri Sabah, hujan dari buk petir kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan kecuali di bahagian Gudat. Manakala bagi negeri Sarawak, hujan dari buk petir kini sedang berlaku di bahagian tengah dan barat negeri Sarawak. Menjelang malam nanti, diramalkan hujan dari buk petir akan lebih tertumpu di sekitar negeri utara dan pantai timur Semenanjung, manakala hujan yang berlaku di negeri Johor dijangkakan akan mula beransur reda. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari buk petir dijangkakan masih lagi akan berlaku di sekitar bahagian pedalaman negeri Sabah serta di bahagian Kapit negeri Sarawak. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Menetapkan SOP baharu berkaitan perkahwinan Islam di Sabah. Butiran lanjut langsung bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, benar Azam. Pengoperasian pengurusan perkahwinan, perceraian dan rujuk NCR orang Islam di Sabah dilonggarkan kepada beberapa aktiviti berkuat kuasa serta merta. Pelaksanaan di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS itu tertakluk prosedur operasi standard SOP baharu yang ditetapkan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kelonggaran ini adalah selaras dengan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 di Sabah yang bermula sejak 8 November lalu. Jelasnya operasi kaunter di seluruh pejabat JAINS daerah meliputi permohonan dan kelulusan kahwin, cerai dan rujuk, pengesahan dokumen, kebenaran nikah luar kariah serta permohonan kursus praperkahwinan Islam. Urusan ini dibenarkan bersemuka dan temuduga khas tanpa janji temu dengan syarat setiap pelanggan telah lengkap vaksin, memakai pelitup muka dan mengikuti pencarakan fizikal. Pengoperasian kaunter perkhidmatan NCR akan mula dibuka pada setiap hari bekerja iaitu Isnin hingga Jumaat bermula 8.30 pagi hingga 2 petang, bagi hari Isnin hingga Khamis dan 8.30 pagi hingga 11.30 pagi pada hari Jumaat. Sebelum ini kita hanya 3 hari dalam seminggu. Akad nikah dibenarkan dibuat di pejabat JAINS, masjid, surau dan rumah dengan syarat hendaklah lengkap divaksin, 50% dari ruang premis, penjarakan fizikal selain mematuhi protokol kesihatan umum. Kursus praperkahwinan bersemuka juga telah dibuka atau bakal pengantin boleh memilih temuduga khas praperkahwinan. Arifin menambah individu yang memerlukan khidmat nasihat atau runding cara keluarga pula harus membuat janji temu terlebih dahulu. Pasukan Keselamatan Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sabah diingatkan agar memperkukuh kawalan keselamatan khususnya sepanjang persempadan negara. Ini kerana sempadan negeri Sabah terdedah dengan jenayah rentas sempadan.
Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata negeri Sabah terdedah dengan ancaman anasir luar yang menyasarkan kepada nelayan serta pengusaha pelancongan seperti resort yang terdapat di pulau-pulau di Sabah. Tegasnya, kesiapsiagaan anggota PDRM perlu dipandang serius dalam memastikan keselamatan ketenteraman awam terpelihara. Beliau berucap dalam majlis perjumpaan khas bersama-sama anggota PDRM Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan, Datuk Idris Abdullah turut menyampaikan sijil penghargaan kepada anggota-anggota cemerlang dalam melaksanakan tugasan kepolisian bagi daerah Kota Kinabalu. Terdahulu beliau turut memeriksa kawalan kehormatan 50 anggota pelbagai pangkat, seterusnya menerima taklimat daripada IPD Kota Kinabalu. Beliau mahu semua anggota PDRM di negeri ini sentiasa menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan selain terus menjaga etika sebagai penjawat awam yang berintegriti, jujur dan beramanah. Menyebut sahaja tugas mencari dan menyelamat amatlah sinonim dengan anggota bomba. Namun mereka mempunyai tugas lebih dari itu. Sebelum menyelamat, ahli bomba juga perlu cekap mengenai pemanduan kenderaan jabatan. Apatah lagi tugas menyelamat yang dipikul perlu melalui jalan yang berlumpur, berbukit dan licin. Justru ikuti laporan wartawan Hector Zaimit mengenai kursus teknik pemanduan kenderaan pacuan 4 roda Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah yang telah berlangsung di Pensiangan baru-baru ini. Terletak lebih kurang 250 km dari Kota Kinabalu, Pekan Pensiangan menjadi destinasi pilihan bagi kursus pemanduan kenderaan oleh JBPM Sabah. Lokasi ini dipilih disebabkan keadaan muka bumi dan keadaan jalan yang tidak berturap amatlah sesuai dengan objektif kursus tersebut. Kursus ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran serta kecekapan pemandu-pemandu kami, especially anggota bomba dalam isu penyelamatan di dalam hutan dan tempat-tempat yang topografinya agak mencabar. Jadi dengan kecekapan ini mereka boleh memberikan perkhidmatan yang terbaiklah kepada orang ramai apabila dipanggil untuk tujuan kecemasan. Selain itu juga kita dengan adanya kursus ini kita berharaplah akan mengurangkan kerosakan atau kemalangan kepada kenderaan-kenderaan jabatan. Seramai 50 anggota dari beberapa balai bomba dan penyelamat seluruh negeri dengan kekuatan 15 buah kenderaan pacuan 4 roda telah menyertai kursus yang berlangsung selama 3 hari. Peserta telah didedahkan teknik pemanduan selamat dengan situasi mencabar, memahami ciri-ciri jalan licin selain penggunaan sokongan alat pemanduan yang sesuai. Selain itu, turut diajar bahasa isyarat semasa pemanduan lasak, peralatan keselamatan serta penggunaan gear yang betul. So mereka at least ada idea lah, telah didedahkan dengan teknik-teknik recovery supaya mereka akan dapat melepasi ataupun mengatasi halangan itu dengan keadaan yang selamat dari segi diri sendiri dan orang lain, selamat dari segi kenderaan dan peralatan, kemudian dari segi keselamatan alam sekeliling lah. Sesungguhnya, kemahiran memandu di jalan luar bandar amat penting bagi setiap anggota bomba, khususnya di pedalaman Sabah. Jika operasi melibatkan jalan yang tidak bagus seperti sekarang ini perlu diteruskan. Kalau boleh di tempat-tempat yang lagi ekstrim lagi lah supaya para peserta dapat mengetahui lagi lebih banyak lagi teknik-teknik pemanduan. Melalui situasi ini kami sudah diberi pendarahan awal dan sangat memberi kesan positif. Apabila lagi dengan suasana sekarang berbagai-bagai operasi yang kami kena tempuhi dan bentuk muka bumi dan juga cuaca. Kursus teknik pemanduan pacuan 4 roda ini bukan sahaja memberikan pengetahuan kepada para peserta ataupun anggota mengenai teknik pemanduan kenderaan dengan betul. Namun penggunaan peralatan sokongan ataupun recovery kits ini amat penting bagi membolehkan mereka anggota melalui perjalanan dengan lancar dan serta berupaya membuat tindakan menyelamat. Laporan Hector Zaimit untuk Berita RTM.
Yayasan Ikhlas telah membelanjakan lebih 10 juta ringgit bagi melaksana pelbagai projek membantu di seluruh negara sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengerusinya, Profesor Dr. Zainul Rashid berkata daripada jumlah itu 3.5 juta ringgit dibelanjakan di Sabah melibatkan pelaksanaan 5 projek. Bantuan tersebut adalah pek makanan, wang dan peranti bernilai 1.4 juta ringgit melibatkan 70,000 keluarga miskin di 6 buah daerah iaitu Kudat, Kota Kinabalu, Sandakan, Semporna, Lahad Datu dan Tawau. Turut dilaksanakan projek tabung wira COVID disasarkan pasukan petugas hadapan dengan bantuan mencecah 1.3 juta ringgit. 3 lagi projek yang dilaksanakan di negeri ini iaitu pembinaan 2 pusat pembelajaran Al-Huda di Semporna bernilai RM260,000, menajas 9 pendakwah di pedalaman, melaksana ibadah korban 50 ekor lembu selain bakul kasih Ramadan di 5 buah daerah di seluruh negeri ini. Projek akan datang kita akan banyak buat projek kekal. Contoh pendidikan, pusat komuniti, pusat pembelajaran untuk pelajar-pelajar, pembinaan masjid, surau. Kemudian projek air bersih khususnya di pulau-pulau di sekitar Semporna. Beliau ditemui RTM selepas bantuan RM30,000 kepada Surau An-Nur, Kampung Sentosa Jaya, Batu Tiga di Sandakan. Yayasan Ikhlas juga telah membantu membina Surau An-Nur dibina dengan kos RM120,000, manakala Masjid Nur Iman di Kampung Cagayan Sandakan akan dibina semula dengan kos dianggarkan bernilai RM300,000. Peruntukan tersebut menggunakan sumbangan dana awam. Baik, sekian laporan langsung dari Sabah pada kali ini. Sentiasa patuh SOP guna pelitup separuh muka khususnya di tempat awam dan segera dapatkan vaksin di mana-mana klinik kesihatan terdekat. Dengan itu, kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Bantuan baharu Majlis Bandaraya Miri bakal menjadi antara mercu tanda Bandar Miri. Perincian lanjut bersama-sama Vanessa Mering. Vanessa, silakan. Ya Azam, bangunan baharu Majlis Bandaraya Miri MBM mencerminkan 3 elemen iaitu pembangunan terperinci untuk Bandaraya Miri selain perpaduan dan kemakmuran rakyat berbilang kaum. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata bangunan ikonik itu bakal menjadi antara mercu tanda bandaraya itu dengan simbolik yang tersendiri selain lokasi yang menarik ke arah bandaraya digital pintar. So I would like to congratulate Miri City Council for a very efficient transformation to a digital smart city, number one. And number two, this building is iconic. It's a Green Building Index, BGI, and it's part of our post-COVID-19 strategy recovery where we give emphasis on sustainability. That is environmental sustainability. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata apabila melihat potensi ekonomi di bahagian utara Sarawak, Miri mempunyai lokasi yang strategik bukan hanya terkenal dengan minyak dan gas, malah mempunyai tarikan pelancongan yang perlu dipromosi dengan lebih giat. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian bangunan baharu Majlis Bandaraya Miri. Bangunan setinggi 9 tingkat itu mula dibina pada tahun 2018 dan siap sepenuhnya pada Oktober lalu menelan kos RM92 juta. Industri pelancongan Sarawak dijangka bertambah rancak apabila pintu sempadan dibuka kepada pelancong asing selewat-lewatnya 1 Januari tahun hadapan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu beliau yakin industri tersebut bertambah baik sekiranya cadangan daripada Majlis Pemulihan Negara berjaya dilaksanakan. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan Sarawak merekodkan peningkatan jumlah kemasukan pelancong iaitu 20,926 orang sejak Oktober lepas bagi tujuan pelancongan berbanding hanya 18,338 orang bagi tempoh yang sama tahun lepas. Daripada itu seramai 15,371 orang merupakan pelancong domestik manakala selebihnya terdiri daripada pelancong luar negara. Justeru sekiranya pintu sempadan negara dibuka seawal
1 Januari nanti, Sarawak akan menyaksikan kemasukan lebih ramai pelancong terutamanya dari luar negara. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan pelancaran program 360 Experience Stories from the Heart, anjuran Association of Sarawak Inbound Agencies Asia dan Lembaga Pelancongan Sarawak STB di Old Courtyard, Kuching. Program tersebut merupakan rancangan video bersiri menggunakan teknologi video interaktif 360 darjah yang akan membawa penonton menyelami keindahan destinasi-destinasi pelancongan yang menarik di Sarawak. Sebanyak 5 episod akan mula disiarkan melalui laman Facebook Asia dan STB bermula hari ini, manakala 5 lagi episod akan disiarkan pada Februari 2022. Inisiatif penyaluran peruntukan bagi membantu sekolah-sekolah mubalik di Sarawak akan diteruskan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, ini bagi memastikan setiap sekolah mubalik di Bumi Kenyalang menikmati prasarana sekolah setaraf dengan sekolah lain. Sama sekali di luar bandar. Datuk Roland Sagah memberitahu peruntukan itu penting bagi membolehkan pihak sekolah membuat penambahbaikan serta membina baharu struktur atau infrastruktur sekolah yang kebanyakannya dalam keadaan daif, terutama sekolah yang terletak di kawasan luar bandar. Menurut beliau, sekolah mubalik ada menerima peruntukan dari Kerajaan Persekutuan, namun bantuan tersebut adalah untuk mengurus hal ehwal prasarana dan pentadbiran sahaja. Banyak sekolah-sekolah ini, terutama sekali di luar bandar, dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi kita melihat bahawa ini perlu diberi bantuan. So CM selepas berbincang dengan Dato' Ahmad Douglas, melihat bahawa ini perlu kita bagi dengan sekolah-sekolah mubalik dan kita mula daripada tahun ini untuk membantu sekolah-sekolah mubalik. Tambahnya, ia juga sebahagian usaha kerajaan negeri yang sentiasa memberi penekanan terhadap pendidikan agar semua pihak mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Datuk Roland yang juga penasihat sekolah mubalik dinominasi Anglican bagi Diosis Kuching menyatakan demikian pada majlis penyampaian cek bantuan kepada sekolah mubalik bagi dinominasi Anglican di Kuching. Sejumlah RM6 juta diperuntukkan kepada 50 sekolah mubalik di bawah dinominasi Anglican tahun ini yang disalurkan melalui unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Sebanyak 5 sekolah menengah dan 45 sekolah rendah melibatkan 12,125 pelajar akan mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut di seluruh negeri. Dalam pada itu, pengarah Unifor Richard Lon berkata sejumlah RM165 bilion disalurkan kepada unit tersebut bagi projek membina dan menaik taraf 1,232 rumah-rumah ibadat sejak 2017. Beliau juga memohon pihak sekolah untuk menghantar laporan berkaitan kerja-kerja projek yang dilaksanakan kepada pihak Mission Authority sebelum laporan itu dihantar kepada Unifor dan pihak kerajaan bagi pemantauan pelaksanaan projek. Projek pembinaan semula sekolah-sekolah daif di kawasan Telang Usan, khasnya Sekolah Kebangsaan Long Loyang dan Sekolah Kebangsaan Long Bemang, berjalan agak lambat dari jadual asal pembinaan. Penyandang Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau, memberitahu ini berikutan proses permohonan pertukaran tapak baharu bagi pembinaan kedua-dua sekolah terbabit. Dennis Ngau menjelaskan permohonan pertukaran tapak baharu sekolah tersebut perlu dilakukan bagi mengelak risiko berlakunya banjir setiap musim tengkujuh. Tambahnya, pihaknya kini masih menunggu untuk kelulusan pertukaran tapak ke tempat yang lebih tinggi dan selamat agar tidak menjejaskan sesi persekolahan di sekolah berkenaan setiap kali dilanda banjir. Ditemui di Miri, Dennis menyatakan pihak Pejabat Pendidikan Daerah Baram telah berbincang dengan penduduk kampung bagi mengenal pasti lokasi yang terbaik. Untuk rekod, peruntukan masing-masing sebanyak RM8 juta telah diluluskan oleh kerajaan bagi pembinaan semula 2 buah sekolah daif tersebut.
ahli politik atau calon parti yang akan bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 dilihat perlu bersikap kreatif untuk berinteraksi dengan para pengundi dan masyarakat di bandar atau luar bandar. Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Arnold Puyok berkata, interaksi dua hala amat penting agar dapat menyampaikan mesej atau manifesto mereka dengan jelas kepada rakyat. Apa yang penting di sini kalau kita bercakap tentang mengadakan pilihan raya semasa pandemik ini, yang penting adalah bagaimanakah wakil rakyat, pemimpin dapat berinteraksi dengan para pengundi. Beliau yang juga seorang penganalisis politik berkata tidak dinafikan bahawa penggunaan media sosial akan menjadi satu platform yang akan digunakan dengan lebih giat lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Jelasnya lagi, ia juga akan menjadi satu cabaran kepada calon daripada kerajaan ataupun pembangkang untuk berkempen dengan kaedah baru ini untuk mendekati pengundi termasuk golongan warga emas. Dr. Arnold Puyok berkata demikian kepada RTM di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kota Semerahan. Dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Ya baik, terima kasih Vanessa. Langsung dari Sarawak. Pelbagai program dan pendedahan dirangka bagi tujuan pembelajaran, pengetahuan serta perkongsian idea berkaitan digital. Langkah itu sebagai komitmen untuk mencapai sasaran menjadikan Perlis sebagai negeri digital menjelang 2025. Dalam masa sama, dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man ketika ditemui berkata usaha meningkatkan kesedaran rakyat adalah komponen penting ke arah pendigitalan. Sehubungan itu, cadangan dan idea baharu diperlukan bagi memperkukuh Pelan Digital Perlis 2021-2025. Kita telah menjemput pakar-pakar dalam bidang ini daripada organisasi-organisasi tertentu yang telah pun melaksanakannya dan mencapai kejayaan untuk mereka berkongsi idea-idea yang baik yang boleh kita guna pakai untuk negeri Perlis ini. Jadi dengan kombinasi itu memperbaiki kelemahan yang ada dan menggunakan lagi idea-idea yang baik, yang baru. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Konvensyen Digital Negeri Perlis tahun 2021. 12 program disediakan, antaranya bicara etika cyber, pendedahan tentang e-pembayaran serta promosi perkhidmatan digital dan pelancongan. Saudara, seorang pekebun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh rakannya 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada S. Alphonsus, 40 tahun, sebaik pertuduhan dibacakan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja membunuh R. Ravindran, 35 tahun, dengan menggunakan pisau. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Persiaran Jelapang 18, Taman Silibin, Ipoh, 4 November lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Alphonsus selain itu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memasukkan dadah jenis metamfetamin ke dalam badannya di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh 6 November lepas. Bagi pertuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM5,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan terhadap parti politik seperti yang ditularkan.
Menerusi Facebook rasmi baginda, Sultan Ibrahim bertitah kenyataan itu adalah palsu yang terus disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab di media sosial. Sebelum ini, Pejabat Media dan Komunikasi Keluarga Diraja Johor, Royal Press Office, sudah membuat laporan polis berhubung penyebaran kenyataan palsu ini. Sultan Ibrahim bertitah segala kenyataan atau laporan berita berkaitan dengan baginda atau keluarga Diraja Johor hanya akan dikeluarkan oleh Pejabat Media dan Komunikasi Keluarga Diraja Johor. Poster itu yang tular sejak semalam antara lain memaparkan gambar Sultan Ibrahim serta nama baginda yang mengaitkan titah baginda terhadap sebuah parti politik di negara ini. Baik, menjelang aksi kejohanan badminton Indonesia Masters 2021 esok, Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara Hendrawan optimis dengan kemampuan pemainnya Lee Zijia. Menurut beliau, pemain berusia 23 tahun itu perlu berdepan pelbagai cabaran sebelum meraih kecemerlangan. Tina Rama di Bali, Indonesia ada laporannya. Ya, sejak satu dia belum matang ya, belum matang betul-betul totally macam dia sudah stable ya. Jadi seperti yang berapa kali atau berapa waktu yang lalu bahwa kalau dia boleh bermain, dia boleh keluarkan the best game-nya dia, ya dia boleh absen siapa saja. Tetapi kembali juga kalau dia tidak boleh mengeluarkan game-nya atau pressure atau fokusnya penat, ya dia boleh kalah dengan siapa saja. Memang ini normal lah. Player belum matang memang seperti ini. Dengan ini semua turnamen up and down atau ini jalan yang harus dia lalui. Juara All England itu tidak dapat mempamerkan satu aksi yang cemerlang dalam beberapa kejohanan yang berlangsung sejak September lalu. Bagaimanapun, beliau berjaya mara kepusingan akhir pada kejohanan Hilo Open baru-baru ini sebelum menarik diri di set penentuan akibat kecederaan. Pada kejohanan Indonesia Masters di Bali, Zijia dijadual bertemu Ramses Gemke, namun penyertaan beliau masih belum terjawab. Tina Rama, Bali, Indonesia, Berita RTM. Perkembangan rugby, pasukan tuan rumah Hanelang Warriors membawa pulang RM10,000 selepas muncul juara sulung kejohanan rugby Terengganu Royal 7 2021. Pasukan berkenaan meraih kemenangan dalam aksi final dengan keputusan 15-14 menewaskan RMP Blues. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kuala Nerus itu, pasukan tuan rumah bangkit memperolehi mata berharga tersebut menerusi 3 try dan pada separuh babak kedua. Biarpun diberikan saingan sengit oleh RMP Blues, namun Hanelang Warriors berjaya menyerap tekanan dengan baik untuk menambah mata menerusi beberapa try dan conversion. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan dengan keberangkatan yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar. Baik, idea dan inovasi seorang pengusaha kenaf di Changlun, Kedah berjaya memperluas manfaat daun tanaman berkenaan dalam industri makanan. Ikuti laporan Nur Hidayah Anwar melihat penggunaan daun unik itu dalam penghasilan roti serat berkhasiat dan bongkah cendawan kenaf. Melihat kepada potensi tersebut, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTM memberikan galakan kepada usahawan roti ini untuk memperluaskan manfaat daun yang dipercayai mempunyai khasiat antioksida. Jika sebelum ini hanya bahagian batang pokok kenaf digunakan sebagai produk seperti dalam sektor pembinaan, kini bahagian daunnya dimanfaatkan hasil inovasi yang dilakukan dengan penghasilan produk makanan. Roti yang dihasilkan secara organik ini mendapat permintaan tinggi dalam kalangan mereka yang mementingkan diet kesihatan. Selepas mendapat top 10 dalam Ecoton Malaysian Challenge, LKTN Malaysia, LKTN telah memberi saya pokok kenaf supaya saya tak payah nak pergi ke kebun dalam hutan tu untuk ambil daun kenaf, dan juga
label produk serta promosi roti kenaf. Apabila LKTM buat mana-mana roadshow, roti kenaf ni akan turut serta. Jadi apabila daun kenaf ni dikombainkan dengan roti, jadi ia akan senanglah untuk dimakan. Kalau kita makan daun tu je buat ulam, ia akan rasa masam. Jadi bila kita olahkan menjadi roti dan dimakankan dengan sup ataupun kuah-kuah kari, memang sedaplah, boleh dimakan. Selain Siti Nurliza, bekas pensyarah dari kampung Titi Kerbau Changlun ini turut menggunakan habuk kenaf menggantikan habuk getah yang kos lebih tinggi bagi penghasilan bongkah cendawan atau kulat sisir. Saya mengusahakan cendawan sisir menggunakan habuk kayu kenaf, di mana habuk kayu kenaf tu akan diisi dalam backlog. Ni yang raw, lepas tu kami akan isi benih dan peram selama 20 hari. Ini adalah satu industri yang boleh dibangunkan oleh pengusaha kecil di peringkat-peringkat kampung-kampung. Dan juga kenaf ni kalau kita nak proses, orang kampung juga boleh peranan. Fiber kenaf tu mereka boleh ambil daripada lembaga kenaf, mereka boleh bawa ke rumah, buat kolam, rendam, dan 3 hari keringkan dan jual balik kepada lembaga kenaf negara. Inovasi dihasilkan melalui kerjasama LKTN selaras dengan hasrat kementerian untuk meningkatkan keboleh pasaran produk serta menerima pasaran baharu bagi industri hiliran berasaskan kenaf. Nur Hidayah Anwar, RTM. Baik, saudara, berita wilayah 15 November berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus amalkan kawalan kendiri yang sahih di berita RTM. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.